Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhdadi Billah, Ibni Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzadin Wad-Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Pro-Chancellor Universiti Brunei Darussalam UBD, kemarin berkenan berangkat menyempurnakan perasmian Pesta Konvoi UBD 2023 bertemakan Art and Technology. Pesta Konvoi UBD diadakan sempena Majlis Convocation UBD ke-35. Keberangkatan Dulian Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Daeng Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, dan Dr. Hazri bin Haji Kefli, Naib Chancellor UBD. Bacaan surah Al-Fatihah dan doa selamat dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato' Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Dulian Teramat Mulia berkenan merasmikan Pesta Konvoi UBD 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Sukacita saya merasmikan pembukaan Pesta Konvoi Universiti Brunei Darussalam. Waalaikumsalam. Kau rupanya Nina. Makin lawa kau ni kuliah. Majlis diserikan dengan persembahan pentas, sajak dan nyanyian. Dulian Teramat Mulia seterusnya berkenan menyaksikan pameran 4 projek seni dan teknologi yang diketengahkan oleh mahasiswa dan bakal graduan UBD. Dianjurkan oleh bahagian Hal Ehwal Pelajar dan Persatuan Pelajar-Pelajar UBD, pameran antara lain mengetengahkan idea-idea konstruktif belia. Visi UBD 2025 menumpukan kepada beberapa maklumat strategik utama termasuk karah universiti yang cemerlang dalam pengajaran dan penyelidikan. Hari Belia Antarabangsa disambut setiap tahun pada 12 Ogos adalah hari kesedaran bertujuan untuk menarik perhatian kepada isu-isu budaya dan undang-undang berkaitan sekitar belia. Ditetapkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Hari Belia Antarabangsa diperingati untuk menjadikan isu belia menjadi perhatian masyarakat antarabangsa dan meraihkan potensi belia sebagai rakan kongsi dalam masyarakat global masa kini. Sempena sambutan Hari Belia Antarabangsa ini, beberapa golongan belia mengongsikan usaha-usaha untuk mencurahkan bakti ke arah pembangunan ekonomi negara. Muhammad Daud Haji Tuah ada laporannya. Salah seorang belia berjaya yang berhormat Dayang Chong Chen Yi, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, memperkenalkan laman sesawang yang memudahkan orang ramai untuk menderma set kelengkapan jenazah ke masjid-masjid di negara Brunei Darussalam secara dalam talian. Untuk memberi bimbingan kepada perusahaan mikro kecil dan sederhana iaitu mikro SME, memberi panduan tentang bagaimana mencapai keterusan dalam maklumat perniagaan mereka dan cara untuk mengenal pasti kesesuaian pasaran produk. Saya mempunyai peluang untuk terlibat secara langsung dalam membentukkan landscape perniagaan Brunei. Di samping meraihkan penglibatan belia dalam keusahawanan, saiz populasi yang terhad bermakna pengusaha belia memerlukan pasaran yang lebih besar untuk menyokong komuniti keusahawanan yang semakin berkembang.
membina semangat keusahawanan di kalangan belia, kita akan memerlukan usaha bersama dari kerajaan, sektor swasta dan institusi pendidikan. Dengan menyediakan sokongan dan sumber yang diperlukan, kita memanfaatkan potensi mereka dan menyumbang kepada wawasan negara 2035. Manakala Dayang Adriana Farhana binti Wardi yang mula berkecimpung dalam bidang keusahawanan sejak umur 8 tahun menggabungkan minatnya dalam rekaan fashion dan perniagaan untuk menghasilkan tudung jenama sendiri. Para SME dan MSME di negara Darussalam bolehlah menyumbang serba sedikit kepada dalam membangunkan ekonomi negara dan juga melahirkan kepelbagaian ekonomi, kerana para SME dan MSME di negara Darussalam juga menjual berlainan-lainan produk. So dengan itu mereka akan dapat menyumbangkan serba sedikit dalam membina ekonomi yang berdaya tahan. Menurutnya, perusahaan-perusahaan tempatan hendaklah diberikan peluang dan melibatkan diri mengikuti program atau forum perniagaan. Di sana mereka boleh membina network, iaitu berjumpa dengan usahawan-usahawan lokal yang lain dan juga berkongsi ilmu pengetahuan dengan satu dengan yang lain. Dari sana, para peniaga dan usahawan di negara ini akan dapat berganding bahu demi menjayakan wawasan negara 2035. Dalam mencapai kemajuan dan transformasi sesebuah negara, usaha tersebut perlu diteruskan oleh golongan belia. Masa depan negara terletak pada keupayaan dan peranan golongan belia dalam memastikan pembangunan negara sentiasa terjamin dan berdaya tahan. Jumlah perdagangan menurun tahun ke tahun sebanyak 53.9% daripada 3,037.3 juta ringgit pada bulan April 2022 kepada 1,401.5 juta ringgit pada bulan April 2023. Penurunan disebabkan oleh penurunan nilai ekspor sebanyak 56.2% kepada 761.7 juta ringgit. Manakala nilai impor juga menurun 50.7% kepada 639.8 juta ringgit. Menurut siaran akhbar Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES, Kementerian Kewangan dan Ekonomi, penurunan nilai ekspor didorong oleh nilai ekspor gas asli cecair dan lain-lain produk petroleum, khasnya bahan api diesel otomotif. Dari segi komoditi ekspor pula, bahan api galian merupakan penyumbang utama sebanyak 77%, diikuti bahan kimia 19.2% serta jentera dan kelengkapan pengangkutan 1.7%. 5 komoditi impor utama bulan April 2023 adalah bahan api galian, jentera dan kelengkapan pengangkutan, makanan, bahan kimia dan barang-barang keluaran kilang. Manakala pasaran ekspor utama adalah Jepun, diikuti Singapura dan Australia dengan komoditi ekspor terbesar adalah minyak mentah, gas asli cecair dan produk industri hiliran minyak dan gas. Sumbangan terbesar rakan dagangan import adalah dari Emirat Arab Bersatu, Arab Saudi dan Malaysia dengan minyak mentah sebagai komoditi import terbesar. Laporan perangkaan perdagangan barangan antarabangsa bagi bulan April 2023 boleh didapati melalui laman sesawang JPES. Pusat Dakwah Islamiah terus berusaha memastikan penyebaran dakwah dan syiar Islam yang berkesan untuk memperkasa budaya dan amalan penghayatan beragama sebagai cara hidup yang lengkap dalam kalangan saudara-saudara baharu. Sejak Januari hingga Julai tahun ini, lebih 200 orang telah memeluk agama Islam di seluruh negara. Asyhadu alla ilaha illallah. Berdasarkan statistik Unit Pengislaman Pusat Dakwah Islamiah, daerah Brunei dan Muara mencatat jumlah tertinggi iaitu 124 orang, diikuti dengan daerah Tutung 62 orang, daerah Blaid 48 orang
dan daerah temburung 8 orang. Dari segi bangsa pula, bangsa dusun antara yang mencatatkan jumlah tertinggi iaitu seramai 74 orang, diikuti Iban 60 orang dan Filipina 49 pengislaman. Untuk memperkembangkan lagi syiar Islam di negara ini, khususnya kepada golongan mualaf, pelbagai aktiviti keagamaan dilaksanakan sama ada di bandar dan juga di pedalaman. Ini termasuk membuka kelas bimbingan mualaf di 13 buah tempat yang bertujuan memudahkan saudara-saudara baharu yang tinggal di pedalaman agar mereka dapat mempelajari ilmu fardu ain dan fardu kifayah dengan sempurna. Alhamdulillah, setiap tahun Persadakwah Islamiyah merancang aktiviti-aktiviti bersama mualaf. Contohnya rombongan Persadakwah Islamiyah ke pedalaman untuk safari munajat, bertadarus, bersungkai dan sembahyang tarawih bersama mualaf, atau sambutan Hari Raya Aidilfitri juga bersama mualaf, berzikir, kemudian ziarah mahabbah, bimbingan bergerak bersama mualaf yang memerlukan, dan banyak lagi program-program bersama dengan persatuan-persatuan NGOs. Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB kemarin menerima kunjungan rombongan pensyarah daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Islam Bangi Selangor Malaysia IPG. Hadir Dr. Haji Ananan bin Haji Basar, Rais Kupu SB. Lawatan antara lain bertujuan untuk berkongsi pengalaman dan maklumat berkaitan pengendalian latihan keguruan bahasa Arab di antara IPG dengan Kupu SB. Selain itu, mewujudkan kolaborasi kepakaran pedagogi alaf baharu dalam bidang bahasa Arab di antara dua belah pihak. Semasa perjumpaan, pembentangan diadakan berkaitan pelaksanaan kurikulum bahasa Arab di Kupu SB dan berkongsian pengalaman IPG dalam mengendalikan kursus bahasa Arab untuk para pelajar yang melanjutkan pengajian ke Timur Tengah. Untuk mendedahkan para pelajar kepada irama tambangan syair Brunei, Kementerian Pendidikan melalui bahagian kesenian dan kreativiti Jabatan Pendidikan Co-Curriculum menganjurkan pertandingan menambang syair peringkat sekolah menengah, maktab dan pusat tingkatan 6 bagi tahun 2023. Kemarin berlangsung peringkat akhir pertandingan, juara disandang oleh Sekolah Arab Sultan Haji Hasanah Bolkiah. Acara berlangsung di pusat persidangan antarabangsa Brakas. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Soeb bin Haji Abdul Wahab, Pemangku Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Tempat kedua dimenangi oleh Sekolah Agama Arab Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Salehah, sementara Sekolah Menengah Pengiran Anak Puteri Hajah Masnah di tempat ketiga. Umat Islam diingatkan tentang pentingnya memelihara agama bagi kesejahteraan negara. Peringatan tersebut antara intipati ceramah khas bertajuk Agama Dipelihara, Negara Sejahtera. Ceramah bersempena sambutan Ilal Hijrah itu dianjurkan oleh Badan Agama, Perkumpulan Kebajikan Isteri dan Keluarga Polis Pekerti. Hadir Pengiran Datin Hajah Zawiyah binti Pengiran Haji Sulaiman yang dipertua Pekerti. Ceramah juga mengingatkan untuk melakukan penghijrahan kepada yang terbaik, terutama dalam mengingati Allah, dan amalan terbaik ialah mendekatkan diri kepada Allah. Majlis berlangsung di Surau Ibu Pejabat Polis, Gadong. Dalam era masyarakat pelbagai bangsa saling memahami, menghayati dan menghargai hasil karya penulisan dan sastra, penterjemahan buku pelbagai bahasa atau buku multilingual memainkan peranan penting dalam melestarikan kecenderungan para pembaca antarabangsa untuk mengetahui secara lebih mendalam terbitan-terbitan bertulis mengenai kisah-kisah Brunei. Hajah Asma Yatim bin Haji Matusin seterusnya melaporkan.
Kerabat sada mo bawang pagun abay. Jalama ino ngibit ketupat. Leptein jungke menak manis. Dia muterabon manis. Penerbitan penterjemahan buku pelbagai bahasa bermula dari kerjasama penterjemahan dan penerbitan buku yang dimeterai antara Dewan Bahasa dan Pustaka dan Pusat Bahasa Universiti Brunei Darussalam. Penerbitan buku diterjemahkan ke dalam 7 bahasa dan kemudian diterbitkan secara serentak. Antara buku tersebut, buku Nakhoda Manis, Kisah Pulau Labi-Labi dan Asal-Usul Sungai Siamas. Penerbitan penterjemahan bukan sahaja memudahkan pembaca antarabangsa, malah juga memberikan sumber bahan pelajaran dan rujukan kepada pelajar dan pengkaji sastra dan budaya Melayu. Membantu para pelajar dan juga pengkaji cerita rakyat untuk mempelajari, kemudian mengkaji dan memahami lebih dalam mengenai dengan bahasa, sastra dan budaya Melayu di negara Brunei Darussalam untuk memasyarakatkan bahasa, sastra dan juga budaya Melayu ke peringkat serantau dan juga antarabangsa. Sebenarnya melalui penerbitan buku multilingual ini, Dewan Bahasa boleh memasarkan karya dan menaik taraf karya penulis tanah air ke peringkat terbangsa dan juga mempromosikan cerita-cerita rakyat di negara ini ke peringkat terbangsa. Buku-buku tersebut boleh didapati di kedai buku Dewan Bahasa dan Pustaka. Sementara itu, bagi pasaran luar, buku tersebut mendapat sambutan yang menggalakkan. Laporan Hajah Asmayatim Haji Mutusin untuk Berita RTB. Seorang warga negara asing dijatuhi hukuman penjara dan sebatan atas kesalahan bab 15-1 Akta Imigresen Penggal 17. Alvin Jules Abaya, warga Filipina, didapati bersalah tinggal di negara ini setelah PAS Imigresen mansuh selama 1,259 hari. Dia dijatuhi hukuman 4 bulan penjara dan 3 kali sebatan. Hukuman dijalankan berkuat kuasa pada 8 Ogos 2023. Dua lelaki warga negara tempatan dan seorang perempuan warga negara asing berumur dalam lingkungan 23 hingga 35 tahun ditahan oleh bahagian penguatkuasa undang-undang Jabatan Kastam dan Eksais Diraja JKED semasa gerakan operasi di kawasan Serasa Muara pada 10 Ogos itu. JKED mendapati barang tegahan kastam. Barang-barang ditahan termasuk 200 karton dan 30 batang rokok pelbagai jenis, 24 botol minuman keras dan 3 buah kereta yang dipercayai digunakan untuk aktiviti penyeludupan. Kesemua barang tegahan dirampas dan individu terlibat dibawa ke Pejabat Penguatkuasaan Undang-Undang untuk siasatan lanjut. Saingan bola sepak Liga Perdana Inggeris diteruskan awal pagi tadi. Dalam perlawanan tersebut, Manchester United menang 1-0 ke atas Wolverhampton Wanderers. Perlawanan diadakan di Old Trafford. Dengan bahan-bahan berita itu tadi, berita pagi berakhir di sini. Kita kembali bersama rakan-rakan penyampai Rampai Pagi untuk membawakan bahan-bahan menarik seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.